Bab orang yang berlindung dengan Allah daripada darakis syaqa, malapetaka, daripada nasib yang buruk atau nasib yang malang. Boleh banyak makna dia tu. Wasu'il qada, dan takdir ataupun qada yang buruk. Wa qawlihi, dan firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung dengan Tuhan Rabbil falaq, Tuhan pagi, yang mengeluarkan waktu pagi itu. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang telah diciptakannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, ta'awwadhu billah, berlindunglah kamu dengan Allah, min jahdil bala, daripada bala ataupun malapetaka yang dahsyat, wa darakis syaqa, nasib yang malang, nasib yang buruk, wa su'il qada, dan takdir yang tidak baik, wa syamatatil a'da, dan kegembiraan ataupun kesukaan musuh-musuh kerana kesusahan kita. Babun yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah menghalang di antara seseorang dan hatinya. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, seringkali Nabi SAW bersumpah dengan mengatakan, la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, aku ada sembunyikan sesuatu untukmu. Qala, dia berkata, ad-dukh, dukh. Qala ikhsa, hish, falan ta'adu qadrak, engkau tidak akan melampaui kedudukanmu. Qala Umar berkata, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Nabi SAW bersabda, da'hu, biarkan dia. Kalau betullah dia tu, yakni Dajjal, fala tutiquhu, engkau tidak akan mampu melakukan. Dan kalaulah sebenarnya dia bukan dia, yakni dia ni Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu pada membunuhnya. Bab qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakan sekali-kali tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Qada. Imam Bukhari nak mentafsirkan makna katabat, maknanya qada, yang telah Allah SWT qadakan, putuskan, tentukan. Wa qala Mujahid bifatinin, apa makna bifatinin? Makna bimudillin, yang menyesatkan. Ma antum alaihi bifatinin, mana mudillin, kamu tidak dapat menyesatkannya, yakni kecuali orang yang Allah telah tentukan bahawa dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Qaddara fahada, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan, yakni kecelakaan ataupun kebahagiaan. Wahada al-an'am limarati'iha, dan Allah telah menunjukkan kepada binatang-binatang, kepada makanan-makanan yang sesuai dengannya. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar bahawa Aisyah memberitahunya bahawa beliau telah bertanya Rasulullah SAW tentang ta'un. Maka baginda bersabda, itu adalah azab yang Allah lepaskan kepada sesiapa yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Tiada seorang pun hamba yang berada di mana-mana negeri yang
berlaku wabak ta'un di situ, dan dia terus berada di situ dengan tidak keluar dari negeri tersebut, dengan penuh kesabaran dan dengan mengharapkan pahala daripada Allah. Ya'lamu, dalam keadaan dia yakin bahawa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Maka orang yang seperti itu akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Bab firman Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidaklah kita akan mendapat hidayat kalau tidak Allah memberi hidayat kepada kita. Kalaulah Allah memberi hidayat kepadaku, tentulah aku dahulu telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, beliau berkata, aku pernah melihat Nabi SAW pada hari Khandaq. Baginda memunggah tanah bersama-sama kami sambil baginda mengucapkan, wallahi laulallahu mahtadaina, demi Allah, kalaulah tidak kerana Allah, nescaya kita tidak mendapat petunjuk. Wala sumna wala sallaina, tidak kita berpuasa, tidak juga kita bersembahyang. Yani tahu berpuasa, kita juga tidak tahu bersembahyang. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami. Wa thabbitil aqdama in laqaina, teguhkan pendirian kami apabila kami bertemu musuh ataupun menghadapi musuh. Wal musyrikuna qad baghaw alaina, orang-orang musyrikun telah pun bertindak zalim terhadap kami. Idza aradu fitnatan abaina, apabila mereka mahu fitnah, menimbulkan fitnah ataupun mahu kami ini jadi kufur, abaina, kami enggan. Kitabul Aiman wan Nudhur, ini bab sumpah dan nazar. Bab firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah tidak mengira salah terhadap kamu kerana sumpah yang lara, sumpah yang kosong dilakukan oleh kamu, tetapi dia mengambil kira sebagai kesalahan. Sumpah yang kamu betul-betul lakukan dengan penuh kesedaran dan dengan kamu maksudkan betul-betul, hingga kepada firman-Nya tashkurun. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, bahawa Abu Bakar tidak pernah melanggar sama sekali sumpahnya, sehingga Allah menurunkan kafarah yamin, kafarah sumpah. Dia pun berkata, aku tidak akan bersumpah lalu aku lihat yang lain daripada yang aku bersumpah itu lebih baik daripadanya, melainkan akan kulakukan apa yang terlebih baik itu, dan aku akan bayar kafarah untuk sumpahku itu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jawatan, jangan kamu minta jawatan, yakni untuk memegang kuasa apa-apalah. Fa innaka, kerana kalau engkau diberikan jawatan itu dengan sebab engkau memintanya, wukilta ilaiha, akan diserahkan engkau, akan diserahkan jawatan itu kepada engkau semata-mata untuk menyelesaikannya, untuk menguruskannya. Dan jika engkau diberikan jawatan itu dengan tidak memintanya, engkau akan ditolong dalam melaksanakannya. Wa idza halafta ala yamin, dan kalau engkau bersumpah lalu engkau nampak yang lain lebih baik daripada apa yang engkau bersumpah itu, maka bayarlah kafarah bagi sumpah engkau itu, dan engkau lakukan apa yang lebih baik. Diriwayatkan dari Abi Burdah dari ayahnya, beliau berkata, saya telah pergi kepada Nabi SAW bersama satu kumpulan
orang-orang Asy'ariyin untuk meminta dengan baginda kenderaan yang boleh ditunggangi ataupun dimuat barang-barang lah. Maka Nabi SAW berkata, demi Allah, aku tidak dapat memberi kenderaan kepada kamu. Tidak ada pun apa-apa yang boleh aku berikan kepada kamu. Qala, perawi berkata, yakni Abu Sa'id, Abu Musa al-Asy'ari, ayah kepada Abu Burdah tu. Dia kata, thumma labithna ma sya'allahu an nalbath. Kami pun berduduklah dekat situ, di situ beberapa ketika. Kemudian dibawakan 3 ekor unta ghurridh dhura, yang putih, bonggolnya itu, maknanya yang baguslah, unta yang bagus. Fahamalana 'alaiha. Nabi SAW pun memberi unta-unta itu kepada kami. Apabila kami telah berangkat, telah pergi, kami pun berkata, atau salah seorang daripada kami berkata, demi Allah, tidak akan berkat kita pergi kepada Nabi SAW tadi untuk meminta kenderaan dengan beliau. Dia telah bersumpah tidak akan memberikan kepada kita, kemudian diberinya. Mari kita pergi kepada Nabi SAW pula, kita sebutkan perkara itu. Kami pun pergilah, kata dia. Faqala, Nabi SAW pun berkata, ma ana hamaltukum, bukan aku yang memberi kenderaan itu kepada kamu, tetapi Allah. Sesungguhnya demi Allah, aku insya-Allah tidak akan bersumpah dengan apa-apa sumpah. Setelah itu aku nampak yang lain lebih baik daripadanya, melainkan aku akan membayar kafarah bagi sumpahku itu, dan aku akan melakukan apa yang lebih baik. Lebih kurang tu mungkin berulang tu. Salah gitu. Wa kaffartu an yamini, dan aku akan bayar kafarah kepada sumpahku itu. Diriwayatkan dari Hammam bin Munabbih, beliau berkata, ini adalah di antara hadis yang telah Abu Hurairah sampaikan kepada kami dari Nabi SAW. Beliau berkata, nahnul akhirun, kitalah orang-orang yang terakhir, as-sabiquna yaumal qiyamah, tetapi akan terdahulu pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW telah bersabda, demi Allah, daripada seseorang kamu itu berkeras memegang sumpahnya, berhubung dengan ahli keluarganya, itu lebih besar lagi dosa baginya di sisi Allah daripada dia memberikan kafarah yang telah Allah wajibkan ke atasnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkeras dengan sumpahnya terhadap ahli keluarganya, itu adalah lebih besar dosanya, tidak memadai kafarah untuk melepaskannya. Bab qaulin Nabi SAW, ini bab sabda Nabi, kata-kata Nabi SAW, wa aimullah, demi Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW telah menghantarkan satu pasukan tentera, yakni Rasulullah nak hantarkan satu pasukan tentera lah, dan baginda telah melantik untuk memimpin mereka sebagai panglima kepada mereka Usamah bin Zaid. Fata'ana ba'dun nas, maka ada orang yang mengkritik, tentang perlantikan dia tu. Rasulullah SAW pun berdiri lalu bersabda, lalu berkata, kiranya kamu, kalau kamu mengkritik tentang perlantikannya, sebelum ini pun kamu telah mengkritik tentang perlantikan ayahnya. Demi Allah, sesungguhnya
ayahnya dahulu adalah seorang yang sangat layak untuk jawatan itu, dan dia adalah di antara orang yang paling disayangi olehku, dan dia ini, yang ni anak dia ni pula, adalah di antara orang yang paling aku sayangi selepasnya, sesudahnya, yang selepas ayah dia itulah. Babun, habis ini panjang pula bab. Kita berhenti sekat tu dulu. Ini masih lagi ujung Kitabul Qadar, bab takdir ini masih lagi kita dalam bab qadar, takdir. Ini hak hujung dah. Di sini kita sudah terjemah dah tadi. Yani Nabi SAW suruh kita berlindung dengan Allah daripada perkara-perkara yang disebut itu. Dia sendiri pun, bukan dia suruh saja orang lain, dia sendiri pun berlindung juga dengan Allah. Jadi apa makna semua ni? Kalau segala-galanya sudah ditakdirkan, tidak boleh berubah lagi, apa faedahnya doa tu? Apa faedahnya doa tu pula? Di sini seperti yang kita sudah bincang sebelum pada ni, iaitu mengikut ulama, dia kata qada tu ada dua macam lah. Qada muallaq dan qada mubram. Qada mubram itu memang hak tak boleh berubah dah. Lagu tu lah, doa banyak mana pun, bacalah Yasin kau gapo kau, lagu tu sampai masa dia nak mati, sebab sudah putus dah takdir Allah, keputusan Allah untuk dia tu setara tu. Tetapi satu lagi ada qada muallaq. Masalahnya kita tak tahu belaka tu tentang kita ni, dalam perkara tertentu ni, muallaq ke ataupun mubram, kita tak tahu. Bila kita tidak tahu, disuruh kita berdoa. Kita tidak tahu umur kita pendek, tapi disuruh. Ada juga dalam hadis suruh biar umur panjang, doa umur panjang. Doa lah, dan dia suruh berdoa. Mana kita tahu, takut-takut tentang umur kita tu berkait dengan qada muallaq, hak masih tergantung. Masih tergantung ni maknanya mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni kalau dia buat begini, dia tahu dah dia tu sendiri, tetapi faedahnya kepada makhluk dia tu, hamba dia tu, kalau dia buat begini, maka umur dia panjang. Panjang setengah-setengah mana tak kira lah, umur dia panjang. Kalau dia buat gini, dia akan terhindar daripada malapetaka tu. Kalau dia buat kebajikan ni, dia akan begini-begini. Seperti mana dalam ilmu Allah SWT, dia tahu dah kalau orang ni kira-kiranya, sebab dia nak beli tiket dah tu, tiket dah kapal terbang, katakanlah beli tiket kapal terbang tu pecah, katakanlah dia kerana apa-apa sebab aksiden kat tengah jalan, kemalangan berlaku, tak boleh nak pergi, tak ada siapa, Allah SWT tahu dah. Katakanlah kalau dia tu tak ada kerosakan kereta dia, apa dia pergi memang, tapi sebab ni sebab hak zahir, sebab biasa, tidak sabit doa, tidak sabit, itu pun boleh berlaku. Tapi Allah tahu dalam ilmu Allah, kalau dia naik memang supaya orang lain-lain jugalah, hacul lebur lah. Tapi dengan sebab-sebab tertentu, kerana ada kesesakan jalan raya, dia tak ada siapa, itu sebab hak zahir, itu yang menjadi penghalangnya, sebabnya. Ada juga sebab yang tidak zahir, iaitu dalam bentuk doa, kebajikan yang kita buat, ataupun tidak doa kita sendiri, doa orang lain pun boleh jadi juga, doa orang lain. Itu bukan sebab zahir, tidak nampak sebab zahir, sebab juga, tapi tidak sebab zahir, tidak sebab yang nyata. Yang ini pada pandangan kasar manusianya, dia tidak kira itu sebagai sebab lah. Supaya juga orang ni mati, penyakit tu, orang ni tak mati, pasal apa? Sebab jumpa sebab, ubat jumpa ubat ke dia, sesuai dengan dia, sedang molek dengan dia, tak mati. Allah SWT tahu dah kalau orang ni dia tak jumpa ubat, supaya tu juga mati, tapi nya jumpa ke dia tu. Hak ni kita tidak tahu, sebab tu kita kena usaha. Hak sebab zahir pun kena usaha juga,
Sebab hak tidak zahir tu pun kena usaha juga. Sebab kita tidak tahu untuk kita tu adakah mubrad ataupun muallaq, kita tak tahu. Allah SWT sudah tahu dah. Sudah tahu dah. Kita tidak tahu. Dengan sebab itu kita kena usaha dalam bentuk hak zahir, dalam kita cari sebab-sebab yang zahir dan juga sebab-sebab yang tidak zahir. Sebab apa kita tidak tahu hal kita. Inilah faedahnya doa. Bukan bermakna takdir ni maknanya semua sekali tak ada guna belaka dah, pakai duduk senyap gitu. Kalau Tuhan takdir kita ni tak mati lapar, tak lapar walaupun kita tak makan pun, tak kena buat lagu tu. Maknanya kita kena cari sebab, walaupun sebab-sebab tu orang tidak anggap sebab pun, macam doa nampak tak ada gapo-gapo, tetapi itu juga sebab. Kena cari, kena buat. Jangan tinggalkan sebab. Sebab kita hidup dalam dunia, dalam alam yang mempunyai ikatan sebab dan musabab itu. Dia tak boleh lari. Kita kena tahu hak tu. Kena tahu hak tu. Sebab tu kena ada usaha. Mana dia tidak bertentangan. Apabila kata takdir ni dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan kajian ke apa, tidak bertentangan. Walaupun di sisi Allah SWT dia tahu dah, hikmat dia dah. Misalnya penyakit tu jenis, penyakit tu mata, buta. Orang dulu kalau setahu tu hidup dengan buta tu lah. Orang kemudian dia buat kajian, hak lagu ni boleh lagi berubat, dia boleh celak. Boleh celak. Kenakah kita ni hak hidup di zaman sekarang? Orang zaman dulu penyakit tu tak leh. Zaman sekarang ni kena hak hidup zaman sekarang ni berubat, sembuh. Boleh celak sungguh. Boleh celak sungguh. Itu orang panggil qada juga. Maknanya kalau dia tidak jumpa, teruslah. Tetapi kalau jumpa sebab yang sesuai untuk menghilangkan perkara tadi, penyakit tadi, dia hilang. Dengan sebab itu kita kena cari, kena usaha. Sama ada yang zahir ataupun tidak zahir. Itu maksud hadis ini. Itu maksud hadis ini. Bahkan bagi seorang Islam, sebab-sebab yang zahir ini dia terhad sangat. Berapa banyak kita tidak tahu rahsia alam ni. Tersedar ayatlah tahu sebanyak mana pun, baru sikit baru kita tahu. Banyak lagi yang kita tidak tahu. Kalau selesai dah hak dulu, hak masalah dulu, timbul pula masalah lain pula. Kalau hak penyakit dulu kita boleh selesai dah lah kita kata, timbul pula penyakit lain. Jadi tak habis semua. Tak habis semua. Dengan sebab itu tak dapat tidak, oleh kerana kita ni sudah ada ketentuan mati ke apa semua tu, sakit ke apa, tak dapat tidak tu, kita kena ada tempat berlindung yang terakhir. Bagi orang Islam, iaitu dia tidak putus harapan, tidak kecewa, tidak takut, tidak gementar dalam menghadapi hidup dan mati. Dia kena ada hak akidah. Hak ni doa. Doa. Mana ada kalanya kita sakit, tak ada ubat, tak boleh nak buat apa satu. Kira-kiranya duduk depan pintu mati lah. Dia ambang maut lah kita kata. Pada ketika itu kalau tidak ada pergantungan, tempat berlindung yang lain, macam mana perasaannya? Tentulah resah, tentulah gelisah, takut sekali hidup ni. Takut sekali. Tetapi kalau ada hak ni, tidak. Itu maksud ni. Doa-doa gapo. Dan berapa banyak yang tidak, semua kata tak boleh ubat dia hanya berdoa saja. Doa saja. Tapi sembuh berapa banyak? Itu juga berlaku. Dengan sebab itu tak boleh putus asa, tak boleh kecewa, tak boleh lemah semangat, tak boleh. Dalam apa saja, bukan masalah penyakit saja, apa saja. Apa saja. Kalau lemah dari segi pengajian, kau fikiran kau lemah, doa. Ini pun sebab juga. Jangan kita fikir makan ubat vitamin kau tu, vitamin kau ni hak tu saja sebabnya. Tidak. Doa itu pun sebab juga. Kita tidak tahu nak terbuka kok mana hak kita. Jadi cubalah cari jalan mana-mana pun, asalkan jalan itu jalan yang dibenarkan. Jadi hak nak sininya, man ta'awwadha billah, orang yang berlindung dengan Allah daripada sekian-sekian. Dan firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq, yani Allah ajar suruh Nabi SAW berlindung dengan Tuhan daripada kejahatan-kejahatan pada waktu malam, daripada kejahatan ini. Sekiranya tidak ada faedah tu semua, kalau Allah SWT sudah takdir berlaku, dah takdir tu tak boleh berubah, apa faedahnya minta ni semua? Maknanya ada kalanya jadi. Ada kalanya jadi. Sekiranya qada itu merupakan qada muallaq untuk kita dan kita tak tahu. Gitulah.
Gapo hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berlindung ni? Ta'awwadzu billah, berlindunglah dengan Allah, min jahdil bala, daripada bala yang dahsyat. Mana bala yang kita tidak tertanggung memikulnya, dan kita berasa mati lebih baik. Siapa mereka tu? Minta jauh, minta berlindung. Janganlah Tuhan uji kita dengan yang seumpama itu. Sebab apa? Bahaya tu, bahaya. Kadang-kadang membuatkan seseorang tu, kalau dia iman tak kuat, dia jadi hilang akal pergi, boleh jadi bunuh diri lah, macam-macam. Itu jahdil bala, minta jauh daripada hak tu. Biar kita ni dalam keadaan sedar, dalam keadaan boleh kawal diri kita. Jangan bagi ujian yang tidak mampu kita tanggung. Hak itulah dalam ayat Quran pun ada sebut, la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kamu bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Dia suruh doa aja. Sebab apa? Banyak kali kita tengok dalam dunia ni, kalau tidak tertanggung, dia boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam-macam. Ujian tu. Jadi banyaklah. Balak ni tidak semesti balak malapetaka saja. Ujian lah. Ujian. Ujian adalah bentuk yang baik pun ujian juga. Yang tidak tertanggung kita ni, mana dia buih kaya sehingga hilang kesedaran kita, lupa daratan kita. Tersi juga ujian juga. Tidak kata malapetaka saja, dalam bentuk lain-lain pun ia juga. Wadarakis syaqa, ataupun nasib yang malang. Darakis syaqa, maknanya akhirnya kita mendapat kemalangan ataupun kecelakaan. Jangan hati. Takkanlah kita kata kita duduk berdoa dengan ikhlas hati, siapa menangis-nangis, jerit-jerit kita, kita cukup jaga diri kita, takut semua ingat Tuhan semua. Kita minta. Kalau kita kira dari segi hak kita kenal Tuhan lah, dengan sifat-sifat dia tu, takkanlah dia nak tolak kita juga, biar jadi kafir, biar masuk neraka. Tak benar sahabat. Sebab apa? Dalam Quran dia sebut dah, dulu kita sudah jumpa dah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, a'ta, memberi apa-apa, memberi hak tu hak naknya, bukan menerima, memberi. Mana kelebihan? Wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan ajaran Islam, ajaran yang baik, fasanuyassiru, dia buat dulu, ikhtiar, usaha, pilih, buat hak tu, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudahkan dia kepada yang senang itu, kepada syurga, kami akan permudahkan. Ada pihak sebaliknya, sebab itu dia bergantung kepada kita juga. Tetapi Allah SWT juga bui belaka tu, seperti kita bincang dah sebelum pada ni lah, sifat ikhtiar tu Allah SWT bui, sifat memilih, boleh memilih, Allah SWT bui, dan dia bui dah pada kita, kita pilih hak dia janjinya lagu tu. Lepas tu dia kata, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji, Jadi kita tak usah usih lah. Walaupun ada dalam hadis sebelum pada ni, dia kata orang tu dekat dah dengan syurga, tiba-tiba masuk neraka. Hak tu sebagai pengajaran nak suruh kita ni beringat sama. Adalah tu tak kena ke mana-mana pun, ada tu tak kena. Maknanya kena betul sama lah kita. Kena betul sama. Ibaratnya maknanya kita bawa kereta, kesedaran tu tak sih mana di awal saja. Mula-mula bawa saja. Pakai kesuk kena beringat. Sebab kalau silap sikit, boleh jadi orang rempuh kita, kan boleh jadi kita masuk parit, kan boleh jadi. Tujuannya nak ajar tu, nak suruh kita ni kawal diri sedar dalam keadaan sedar semua. Sebab ada kalanya sebab biasa kita bawa kereta, kalau molek awal apa, mula-mula ni daripada Kelantan ni molek, tapi kalau jenera di hujung jatuh sepatutnya, aksiden sepatutnya. Tujuannya nak suruh kita beringat. Tidakkah berlaku begitu? Ada berlaku kan? Mana kalau orang tu sedar di peringkat awal pun, kalau dia tidak sedar di peringkat akhir, binasa juga. Maknanya pengajaran nak suruh kita ni beringat semua.
Nak suruh kita ni beringat sama. Lepas tu kalaulah sekiranya orang tu beringat betul dah, adakah mungkin adakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ni akan buat dia bubuh dalam neraka juga? Beringat dah hak berlaku tu dalam keadaan dia tidak sedar. Adakah bubuh dalam neraka juga? Dari segi apa nama ni, ilmu kalamnya, dia kata kalau mengikut ahli sunnah, dari segi akalnya mungkin sebab tidak mustahil, kata dia. Allah SWT boleh buat apa saja, tetapi berdasarkan janji-janji dia, kita kata tidak mungkin. Berdasarkan janji-janji dia, kita kata tidak mungkin. Dia tak kira dah dalam keadaan kita tak sedar tu, dia kira setakat mana kita sedar. Setakat mana kita sedar, kita kawal. Kalau kita kata kita bawa kenderaan tadi, kereta tadi, akibatnya kalau kita tidak sedar, kita akan binasa, kita akan aksiden, kemuncaknya mati. Sekatu je lah berhenti. Tapi itu bukan segala-galanya. Hak masalah kita ni masalah akidah. Bukan tak kira aksiden kau, tidak aksiden kau, mati tu dalam keadaan lagu mana. Adakah Allah SWT akan mematikan seseorang yang betul-betul baik, ikhlas betul, tak ada gapo, tiba-tiba hujung tu dia mati dalam keadaan tidak baik? Walaupun dari segi akalnya, hukum akalnya boleh jadi, tetapi berdasarkan janji-janji dia, tidak akan begitu. Tidak akan dia buat begitu. Lepas tu kalau dia sebut ada tu, ada tak kena, mesti ke mana-mana ada tak kena. Jadi nak tahu kena tak kena tu mana, kita kena kawal lah diri kita. Sebab kita bawa kereta tadi jugalah, bukan saja kita kena cek masalah kesedaran kita, tak ngatuk itu saja, tak, kena cek tayar, kena cek enjin, kena cek semua. Kalaulah kita ikhlas dah, kita sedar molek dah, berlaku juga, ada, mesti ada silap tu duduk kita juga, sebab kita tidak cek molek habis. Mesti ada. Begitulah juga Allah SWT dengan kita. Kalaulah katakanlah orang ni di peringkat awalnya molek, lepas tu akhirnya tak molek, mesti dia ada tak kena. Mesti dia ada tak kena. Jadi hak tak kena tu mana? Hak tu yang kita nak kena belajar. Kadang-kadang orang dia letak atas dia sedar saja, dia tidak ngatuk, dia tidak gapo, tak kena tu lagu tu. Mana kena tengok belakang. Tu baru betul. Wasu'il qada, mana qada yang buruk, ini semua ni, hadis ini menunjukkan bahawa qada ini boleh terhindar, tetapi yang tadilah, yang muallaq itu, yang mubram tak boleh ke mana-mana pun. Wa syamatatil a'da, dan kesukaan musuh kerana kita susah. Ini pun seksa juga hidup, iaitu kita mendapat bala, musuh suka, sakit hati benar, sedih benar lah gitu. Musuh suka, musuh kena. Jangan sampai jadi lagu tu. Jangan sampai musuh suka dengan kesusahan kita. Minta berlindung tu. Sebab ni turut benar, seksa benar hidup. Kemudian Imam Bukhari buat mari pula bab yahulu bainal mar'i wa qalbih, yakni Allah menghalang di antara seseorang itu dengan hati dia. Allah yang menghalang, ia menyekat. Jadi di sini Imam Bukhari nak mari ni cara ahli sunnah. Ahli sunnah ni dia duduk di tengah, tidak kata macam Jabriyah, tak ada langsung usaha, tak juga. Tidak kata macam Qadariyah, segala-galanya kita, tidak juga. Dia duduk tengah. Jadi masalah Allah SWT ni mempunyai kuasa, walaupun dia beri ikhtiar, dia beri kuasa, kemampuan kepada kita, apakah putus dah hubungan kita dengan Allah? Tidak. Allah SWT boleh ubah lagi, mana kuasa dia tu masih lagi ada. Tidak seperti mana puak-puak Qadariyah, puak-puak Mu'tazilah. Imam Bukhari nak tolak hal tu lah, sebab dia ni kata tidak, Allah SWT tak ada kuasa dah, dia sudah beri ikhtiar sepenuhnya kepada kita. Jadi kita sepenuhnya, dia tak ada apa. Gitu dia kata, tak kenalah tu. Sebab Allah SWT duduk di tengah, ataupun menghalang seseorang tu, duduk di tengah antara dia dengan hati dia. Sebab itulah Nabi SAW selalu bersumpah, la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan
yang membolak-balikkan hati manusia. Ubah begini, Allah SWT yang mengubah itu. Kita jangan berasa walaupun Allah SWT bagi pilihan, bagi ikhtiar, bagi kuasa kepada kita, kemahuan, maka segala-galanya duduk pada kita. Tidak. Bahkan Allah SWT boleh ubah. Itu hendaknya. Berapa banyak orang tu memang kerah betul. Tak boleh pujuk, tak boleh apa. Tahu-tahu tak ada siapa dia pujuk, kemudian dia sendiri berubah. Siapa yang ubah? Kadang-kadang dia tak say, memang benci benar. Berapa banyak kita tengok cerita kan, sejarah manusia ni benci benar kepada Islam, tak say langsung, tetapi akhirnya tak ada usaha siapa-siapa, dia sendiri masuk Islam. Bila kita tanya dia royak, dia paling benci. Kalau dengar orang apa tutup selalu, kalau gapo, tapi dia Tuhan boleh. Itu menunjukkan bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang nak semacam hak lelaki ke ataupun hak perempuan tu nak, tapi siapa satu mereka tutup, tak sih, senang. Ada juga hak sebaliknya, tak sih, lepas tu nak. Itu mana Allah SWT lah yang mengubah hati manusia tu, bukan manusia. Di situ kalau kita fikir, renung molek, nampaklah kekuasaan kita ataupun kemahuan kita ataupun ikhtiar kita tu dia dikawal oleh orang lain juga. Tidak kata secara mutlak dengan kita yang menentukan segala-galanya. Tidak. Itu akidah ahli sunnahnya. Adapun puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Qadariyah tu dia kata tidak. Terutamanya hak buruk tu kita semata-mata yang buat, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Hak buruk tu. Sebab kalau kita kata tu Tuhan yang buat, perbuatan yang buruk tu, apa makna dia larang kita? Apa makna maknanya tak ada faedah lah dia larang kita. Apa yang berbuat dosa pula timbul hak tu. Dan dia buat hak jahat, lepas tu dia larang kita, dia macam paksa kita. Macam mana kita nak lawan dia? Dia timbul benda-benda gitu di satu pihak. Tapi puak-puak dia tu yang kata lagu tu pula, maknanya dia tujuannya dia nak membersihkan Tuhan, nak membersihkan Allah. Puak-puak ni sebenarnya dia maksud molek juga setengah-setengahnya. Asalnya dia tak sebui kaitkan hak tak molek tu dengan Tuhan. Sebab kalau nampak hak tak molek tu dengan Tuhan, maknanya Tuhan tidak sempurna. Jadi Tuhan nak juga benda-benda tak molek. Adakah orang yang nak benda tak molek tu dia molek? Dia pergi kot tu. Sedangkan dia lari daripada tu, dia pergi kepada yang lebih dahsyat lagi, iaitu Tuhan ni hanya berkuasa buat hak baik saja. Hak tak baik tak ada kena mengena dengan dia. Dia tak boleh nak buat apa. Kalau lagu tu hak tadi membersihkan Tuhan dari sudut tu saja. Hak ni tidak bersih Tuhan, iaitu dia ada sekutu banyak pula. Berapa banyak sekutu dia. Dah seramai mana orang, seramai mana makhluk dia yang dia tidak boleh kawal. Apabila dia bui khasiat tu pada pokok tu, dia tak boleh buat apa dah. Itulah mengikut faham yang perempuan ni, dia tak boleh buat apa dah. Memang ada kelebihan tu pada, tapi mari daripada Tuhan juga. Dia pun kata lagu tu juga, bukan macam orang kafir lain. Sebab itulah berhubung dengan demon ini, dia termasuk dalam ahli bid'ah. Nak kata dia tu kafir tu tidak. Sebab dia keliru. Dia kata bila Tuhan bagi khasiat, misalnya kita kata pada akar kayu tu, maka ada dengan akar kayu tu Tuhan tak ada kena mengena dah. Ataupun hak tak molek gapo-gapo, ada pada dia tu, Tuhan tak ada kena mengena dah. Jadi kalau lagu tu maknanya ada benda lain yang kuasa dia tu tersendirilah, tidak di bawah kawalan Allah SWT. Kalau lagu tu syirik lah. Itu lagi besar lagi tak moleknya. Sedangkan kita kata tak molek tu, sebenarnya kalau kita kaji molek, fikir molek, bukan tak molek. Sekali tengok tak molek tu. Bahkan kalau tengok secara keseluruhan, molek semua. Hak tak molek tu pun dia tak sampai situ, dia tak pergi situ. Hak tak molek tu pun molek juga. Gitu. Jadi kalau kita tengok dari segi dekat, sebab kita tengok lukisan lah, kalau kita tengok dekat memang tak molek lah, putih-putih tak molek lah. Calas situ calas sini, dah kita pun tak boleh faham nampak tak molek. Cuma kalau tengok daripada jauh nampak molek. Begitulah juga sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ni. Kadang-kadang
Kalau kita tengok atas dia tu saja, memang nampak tak molek. Sebelum pada ni pun Anas sudah sebut dah. Memanglah kalau tengok sakit tu sakit molek kepada dia lagu tu kita kata. Iyalah tak molek untuk dia tu. Tapi selagi hidup dalam dunia ni memang kena ada ujian-ujian yang macam tu. Tidak kena kita, kena ke orang lain. Kita tak kena kau tu, kita kena orang lain. Orang lain tak kena kau tu, dia kena orang lain. Mesti kena. Jadi dalam dunia ni Tuhan buat itu semua ada faedah. Ada kebaikan. Kebaikannya duduk mana? Cuba tengok tu hospital. Tu besar ya sini. Berapa besar hospital? Kerjanya boleh pitih kan? Banyak kan? Orang ni gaji sebanyak ni, orang ni gaji sebanyak ni, masing-masing. Boleh pitih tu apa? Kerana ada orang sakit tadi lah. Cuma tak ada orang sakit tadi. Tak ada punca rezeki. Kerana ada orang sakit sana lah. Orang ni bahagia kajian penyakit, orang ni bahagia kajian kumel, orang ni bahagia kajian khasiat. Ni akar-akar kayu dan sebagainya. Orang ni bahagia rawatan, macam-macam. Orang ni jadi attendant, orang ni jadi misi, orang ni jadi macam-macam. Semuanya faedah. Daripada mana? Sakit. Kalau tak ada sakit, tak ada. Cuma kita kata apa yang buat sakit Tuhan tak boleh buat kau. Kalau tak ada sakit, sihat belaka. Kalau lagu tu tidak dunia, surga pula. Sedangkan ni dunia. Dia nak buat dunia ni lagu ni. Apa ya? Di mana hak kita untuk menyoal dia apa buat lagu ni? Dia royak ada. Ada. Pak tempat sempurna, tempat tak kecil, tak berak, tak sakit, tak gapo. Ada syurga. Bukan sini. Sini lagu ni. Setara ni pemujud dah nyaho dah masing-masing tu. Kecuali hak jenis putus asa lah. Hak tu yang bunuh diri ya. Kalau nak tengok hak kebanyakan tak ada nak bunuh diri. Nak hidup dalam dunia walaupun lagu ni. Sebab apa? Kalau kita jaga setakat mana yang boleh, kita akan dapat banyak manfaat juga walaupun dalam keadaan kurang. Hak baik lebih banyak lagi daripada hak tak baik. Itu kenyataan dalam dunia ni pun. Kita tengok hak sakit, mana ramai hak sakit dengan hak tak sakit? Ramai hak tak sakit. Hak cacat dengan hak tak cacat. Ramai hak tak cacat. Jadi makna hikmat Allah SWT buat benda ni, ada hikmat dia, ada faedah dia. Pada hakikatnya baik juga. Tidak kata tak baik secara mutlak. 100% tak baik, tidak. Tak baik tu boleh jadi nisbah kepada orang tu tak baik, tapi kepada orang lain baik. Kadang-kadang kita tak faham, kita kata tak baik tu macam banjir, macam gempa bumi, macam gunung berapi, kita tak ada faham. Tapi bagi pengkaji-pengkaji dia faham. Ni sebenarnya untuk kebaikan dunia juga. Kebaikan dunia juga kalau selagi dalam dunia. Memang lagu tu dia kena proses begitu. Kalau tidak, dia tidak jadi subur, tidak jadi berubah muka bumi ni. Nak boleh jadi muka bumi ni berubah, ada orang duduk sini dia kena berlaku gempa bumi dulu, kena gunung berapi dulu, maka timbullah pula hak dulu ada tergelar, hak tu naik hak lain pula, orang pun pakat pergi duduk pula situ, ada faedahnya pula situ. Ada hikmat dia dari segi bumi itu sendiri, dan dari segi manusia ke apa semua banyak faedah dia lah. Hak tu bagi orang-orang yang mengkaji dia faham, dia kata bukan tak molek, ada hikmat di sebalik itu. Jadi hak orang duduk kata hak tak molek tu buat lagu mana, tak kena tu. Pada hakikatnya molek. Api, jangan kita tengok ketika terbakar tu kita kata tak molek, ada orang mati, rumah hangus ke apa, rugi sebanyak mana. Kalau tak ada api nak makan lagu mana, tak sedap lah. Nak gula pun tak boleh kalau tak ada. Kita kena tengok begitu, kena tengok sudut baik dia tu. Cuba kalau tak kena betul lah, itu sifat dunia tu lagu tu, sifat dunia dah. Baik. Lepas pada tu ni cerita Ibnu Sayyad. Kita sudah bincang banyak dah juga tentang Ibnu Sayyad ni dulu, cerita dah siapa dia Ibnu Sayyad ke apa je. Jadi setengah-setengah sahabat ni keliru pada masa tu, duduk anggap dia ni dajalnya. Pasal apa? Daripada gambaran-gambaran hak Nabi SAW beri tu, sikit-sikit sebanyaknya sahabat nampak ada pada dia. Padahal dia kemudiannya masuk Islam dan mati dalam Islam. Sahabat-sahabat semaya jenazah dia gapo, tak ada gapo. Cuma kekeliruan tu ada. Tapi asalnya dia ni maknanya dia ada ilmu-ilmu pelik ni, macam ilmu sihir gapo ni, ilmu syaitan lah kita kata. Walaupun masa kecil lagi pun dia sudah ada dah ilmu tu, hak pelik ni. Jadi
Bila Nabi SAW dapat tahu dia duk royak benda pelik-pelik ni, Nabi SAW dengan sahabat pun pergilah satu ketika tu nusuk, dengan keadaan nusuk pergi nusuk. Lepas tu jumpa dengan dia. Hak ni hak rekah ni, hak panjang pun kita sudah jumpa dah. Mak dia lah royak tu Muhammad mari tu, kata dia. Muhammad mari. Dia pun tadi duduk tengah berkeruh lah, kita kata dekur, dia tengah berdekur, duk nak dapat cara dia tu lah, nak dapat maklumat dia tu, dekur. Bila begitu dia pun khabar semula tu Nabi SAW pun pergi dekat dia. Nabi tanya, cuba royak, aku ada sembunyikan sesuatu, gapo dia hak aku sembunyi. Tu juga Nabi SAW nak pergi kata ke dia gitu depan dia tu, biar orang lain dengar tu, supaya orang tak percayalah kepada orang panggil tukang tenung, orang-orang yang ada hubungan dengan syaitan gapo ni, supaya hilang kepercayaan tu. Kalau tidak tebal sangat, duk percaya sangat, duk harap sangat. So, kadang-kadang sampai jadi punah rumah tangga, keluarga pasal duk percaya kepada hak lagu ni. Orang panggil setengah bomo lah, setengah bomo tu ada benda-benda gini. Dia pun kata duh. Dia kata duh. Apa dia tu? Nabi kata, kamu tidak akan melebihi kadarmu, setara tu je kedudukanmu, setara tu je tarahmu. Paling tinggi kalau orang tanya boleh royak tu, tak jelas. Lepas tu apa makna tu? Tapi sikit sebanyak ada juga tempat dia tu. Nabi SAW dalam hadis yang lain disebut, Nabi SAW bawa ayat yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari langit membawa asap-asapnya. Pada hari langit membawa asapnya. Gitu. Jadi duh tu dukhanin mubin, duh sekatu ya dia boleh royak. Orang lain tak boleh royak. Gapo dia makna? Tak faham, tak tahu gapo satu. Tapi ada juga sikit tu. Macam mana dia tahu sikit tu? Situ bahas pula. Jadi kira-kira aja Nabi SAW ada royak kepada sahabat dia nak tanya gani. Ayat ni kira-kiranya pada masa tu syaitan dengar. Syaitan buat pergi ke dia, tapi buat pergi pun setara tu je boleh. Tidak lengkap juga, maknanya orang tak boleh nak pegang jugalah. Gitu nak cerita. Hak sebenarnya yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tiba-tiba dia kata duh. Apa makna? Gapo dia? Tak boleh nak pegang, tak boleh nak faham. Syaitan pun tak mampu royak kepada dia setakat tu je. Jadi hak nak sini gapo dia? Sayyidina Umar kata biar aku penggalan leher dia. Nabi SAW kata biar dia, kalau ia pun dia ni dajjal, bukan mu tak akan kuasa, sebab dia tak akan mati lagi kalau ia pun. Sebab apa yang Nabi SAW kata dak ni pun tidak dajjal, dia tidak nak rakyat lagu tu lah. Nak ceritanya kalau ia pun bukan kamu tak akan mampu, sebab sudah takdir dah. Dia nak cerita masalah takdir ni kan, bab takdir ni Tuhan sudah takdir dah, bukan kamu yang membunuh dia, orang lain, bukan Lord ni. Lambat lagi sebelum kiamat ni, baru pokok kita pun ada lagi, ramai lagi, lambat lagi. Dajjal tu mari kemudian, bukan Lord ni. Kalau katakanlah ia pun kamu buat sia-sia, tak dapat juga. Tapi kalau tidak, mana tidak ada kebaikan pada membunuhnya, bahkan kamu pula kena bunuh. Sebab bunuh orang. Tak boleh lagu tu. Maknanya kalau kita tidak yakin, tak sah. Dan di sini hak naknya, hak sebenar-benar naknya di sini dalam bab takdir ni, Nabi SAW nak tarik perhatian Sayyidina Umar tu kepada masalah takdir ni. Sudah takdir dah dia ni orang lain yang bunuh dia, Dajjal itu. Dan betul pun dia ni tidak. Begitulah. Kemudian qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah qadakan untuk kita. Semua yang berlaku ni dengan takdir, dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Imam Bukhari nak urai perkataan katabah tu, apakah makna menulis? Bukan makna menulis, maknanya qada. Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan. Semua berlaku ni dengan takdir, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mujahid berkata, bifatinin maknanya mudillin. Kamu tidak boleh menyesatkan orang. Tidak. Kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan dia ni ahli neraka, barulah syaitan boleh. Siapa-siapa boleh, kalau tidak tak boleh. Dia tu sebab belaka. Ya bui jadi sesat kau dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain-lain semua sebab belaka. Syaitan kau gapo tu sebab. Qaddara fahada, apa makna qaddara? Sudah menentukan celaka ataupun bahagia. Wahada, fahada tu dalam ayat tu. Maknanya Allah SWT menunjukkan kepada binatang-binatang makanan-makanan yang sesuai dengan dia. Itu maknanya takdir tu. Allah SWT telah takdirkan kita ni gini-gini. Lepas tu takdir dalam kehidupan kita ni, kita nak duduk lagu mana, makan ke apa, Allah SWT sudah takdir. Kalau tidak, berebuklah kita dengan lembu. Sebab lembu pun telio juga hak kita makan. Tak telio dia. Duk telio kau rupuk je lah. Kita tak telio. Allah SWT sudah bagi hidayah. Hidayah, dia nampak hak ni, hak dia kena, hak dia suka. Kita pun lagu tu juga, gapo-gapo pun lagu tu lah keadaan. Sesuailah dengan kejadian kita, sesuailah dengan kejadian kita. Iaitu kita ni maknanya misalnya kalau tak pakai baju, kita berasa sejuk atau kita berasa panas, maka timbullah nak buat, nak cari pakaian, nak buat rumah, nak gapo. Itu hidayah belaka daripada Allah SWT yang sesuai dengan kejadian dia, sesuai dengan kejadian dia. Lepas tu cerita tentang ta'un pula. Aisyah tanya, Nabi SAW kata azab yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia mahu, itu asasnya seksa lah. Kalau kena penyakit tu, sakit, lepas tu mati, tidak dapat dikawal, susah nak kawal. Tetapi Allah SWT jadikan dia tu sebagai rahmat kepada orang mukmin. Inilah kata, tidak kata hak tak molek tu tak molek 100%. Dari satu segi, tengok dari satu segi memanglah seksa, memanglah tak bagus. Tapi kalau tengok dari sudut lain, ada rahmat. Misalnya kepada orang mukmin, rahmat. Walaupun dia dapat sakit tu, sebab apa? Dia dapat pahala supaya orang mati syahid. Tu dari sudut yang lain rahmat. Tapi kalau kita mengambil kira segala-galanya dalam dunia ni belaka, memang susah lah lagu tu. Kalau kita mengambil kira dunia ni hanya satu tahap perjalanan, dalam perjalanan yang panjang. Kalau habis tu dengan keadaan tak molek, kita kata ujung dia tu nampak tak molek lah, sakit kau, kita kata bukan makna segala-galanya menentukan situ. Lepas pada tu pun sakit juga, tidak. Sini dikatakan rahmat. Tidak ada seorang hamba mana-mana siapa pun, dia duduk di mana-mana negeri, lepas tu dia tetap duduk situ ketika mana ada penyakit ni, orang panggil wabak ni. Disebut sini ta'un, tidak semesti ta'un, apa-apa sajalah, macam-macam lagi wabak-wabak yang lain. Dia duduk situ. Apa yang Nabi SAW kata duduk situ? Dah tahu dah situ larilah. Tidak lagu tu. Nabi SAW sudah ajar dah. Sudah ajar dah masalah wabak ni. Kalau orang yang sudah kena dah setempat tu, dia kena duduk situ, jangan dia pergi lain. Binatang kau gapo kau lagu tu lah. Dah daripada luar jangan masuk ke situ. Mana sudah ada dah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuarantin ni. Maknanya jangan pergi ke tempat tu. Hak tempat tu jangan tubik ke lain. Sebab apa? Dia akan kau merebak, tidak boleh dikawal. Tapi dengan duduk di situ boleh kawal. Kalau ia pun kena pun hak kat situ je, hak lain selamat. Tapi kalau pergi kata mungkinlah seseorang tu dia fikir, aku tak seroyak kat orang lah, susu pergi senyap-senyap, siapa dia nak tahu, moga orang tak berasa lagi. Jangan lagu tu. Sebab apa? Kita membahayakan orang ramai. Sedangkan kalau kita mati pun, hidup ni nak mati juga ke mana-mana pun, dan belum tentu lagi kita mati, belum tentu lagi. Kena sabarlah. Sebab tu dia kata sabar duduk situ.
Kena ingat hak kita berlaku kepada kita ni bukan saja boleh pahala. Kita kena fikir orang lain, hak ramai lagi. Jangan mudah-mudah kita nak lari, nak pergi ke tempat lain. Kalau pergi ke tempat lain tu selamat tak apa. Ni masalahnya tidak begitu. Kalau wabak ni dia bawa penyakit tu pula ke tempat lain. Begitulah juga Nabi SAW larang hak luar ni pergi situ, takut terkena. Pahalanya dia dapat pahala seperti orang mati syahid. Ini dari sudut rahmatnya. Dari sudut sakit lah, seksa lah, dari satu sudut. Tapi dari sudut yang lain tidak dia tak molek, bahkan menjadi rahmat kepada dia. Ini menjadi sebab kepada dia dapat pahala mati syahid pula dah. Gitu. Maknanya orang Islam dia ajar mana sesuatu bala ataupun bencana ke apa tak boleh ditengok dari satu sudut saja, tidak. Kita kena tengok dari banyak sudut. Kalau hak tak molek, nampak tak molek, kita kena tengok dari sudut yang molek. Dan sentiasa kita ni orang kata mempunyai prasangka yang baik. Jangan prasangka tidak baik, apalagi terhadap Tuhan. Apalagi terhadap Tuhan. Kita nak boleh jadi prasangka baik tu, kita kena faham dulu, kena ada ilmu dulu, kena ngaji dululah. Misalnya kita tahu sini, kalau mati syahid, bukan senang nak mati syahid. Nak dapat pahala mati syahid ni bukan senang. Kalau mati biasa, itu pun tak tahu lagi sakit ke tidak. Walaupun apa, tidak luka, tidak gapo, hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Kita yang berasa nampak senang je mati. Kita je tidak tahu. Kita tengok zahir ni. Lepas tu, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidaklah akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak tunjukkan kepada kita. Mana hal ni berkait dengan Allah SWT, berkait dengan Allah SWT, masalah hidayah ke apa ni. Dan kita boleh tengok orang-orang yang jauh entah mana-mana, macam mana dia boleh jadi dapat agama. Itu pelik lah kita kata. Siapa dia yang bawa kepada dia kalau tidak Allah SWT? Hak tu hak terang lah tu. Hak tu hak terang. Kalau Allah SWT tidak hantar nabi-nabi, tidak beri kitab-kitab, macam mana kita nak tahu? Kalau surah kepada kita hidup dalam dunia sendiri, manusia sendiri, bolehkah dia tahu agama yang betulnya lagu ni. Lepas tu kalau cara kita nak bersyukur kepada Allah, Allah bagi nikmat kepada kita banyak, macam mana cara kita nak menyatakan syukur kita kepada dia? Kita nak buat kan? Kita nak tungging kah? Kita nak letak kaki lah ke atas, tangan lah ke bawah kah? Gitu kah? Tak tahu. Kita dapat hidayah tahu semayang lagu ni, puasa lagu ni, dengan adanya agama lah. Itu hidayah Allah SWT bagi. Kalau tidak mudah nak dapat. Tidak mudah lah nak dapat. Walaupun kata Allah SWT sudah letak dalam fitrah manusia ni, boleh nak cari Tuhan, nak gapo, bukan senang nak menentukan itu. Sehingga kalau kita andaikan kita letak beberapa orang suku tak bergaul dengan orang, adakah dia akan jumpa agama? Susah juga tu. Adakah dia akan kenal Tuhan? Kenal lagu mana? Dalam keadaan meraba-raba lah juga. Maknanya maksud hidayah di sini dalam bentuk nabi-nabi, dalam bentuk kitab-kitab suci, itu semua. Selain daripada hidayah daripada Allah SWT secara langsung. Wala sunna wala sallaina, kita tidak tahu berpuasa, kita tidak tahu bersembahyang. Itulah maknanya kalau kita kata tadilah, tak tahu semua ni. Macam mana kita nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah? Tak tahu. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami, biar tenang kami ni. Sebab apa dia kata gini ni? Ketika duduk gali parit tu, gali parit ni nak lawan musuh, ni Khandaq ni peperangan Ahzab, orang panggil juga peperangan Khandaq, orang panggil juga Ahzab ni jamak hizb, maknanya bergabung macam-macam puak kafir nak menghancurkan orang Islam. Tidak gelisah ke ni? Tidak takut ke ni dalam keadaan tu sekeliling? Hak dalam ni pula tahu pula Yahudi ni pun duduk sekali juga dengan puak-puak ni, menyokong puak-puak kafir ni juga untuk Yahudi duduk dalam, puak-puak munafik lagi ada dalam tu. Macam mana?
inilah yang minta fa'anzil sakinatan alaina. Maknanya bukan segala-galanya kita yang menentukan, yang memberi ketenangan kepada kita, yang membuatkan kita serabut gapo ni, tidak. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh memberi ketenangan kepada seseorang itu dalam keadaan sempit macam mana pun, dia boleh bagi ketenangan. Inilah yang peliknya. Kita kata hak biasalah, kita hak biasa ni, kalau tak ada lapu, kita kalau ada lapu baru sedap baca. Ada lapu pun tak baca-baca apa tu lah, jendera apa tu lah. Kalau ada buk goni sedap juga, kita kata bantu kita. Ada kamuh goni ko, ada kitab goni ko, sedap. Ada, tak ada belah mana juga buat. Kalau ada kopi-kopi ni sedap juga baca. Pas setakat mana kat baca kita? Hasil dia setakat mana? Apa yang tak masuk semacam dalam kepala ni, apa? Tidak ada ketenangan. Ya Imam Sarakhsi tulis kitab puluh-puluh jilid, duduk mana? Duduk dalam Telaga Buruk. Pas Telaga Buruk ni tempat sedap kau. Belah mana dia boleh buat benda sebesar tu? Sehebat tu. Anak murid tu datang, dia duduk baca bawah. Anak murid tu tulis. Imam Ibn Taymiyah misalnya, mati dia sebab tak boleh menulis. Jiwa dia tu sampai gitu. Dan macam mana dia ni tak ingat, apabila dia baca, dia menulis, dia tak ingat. Dia tak ada bini, mungkin dia tak ikut. Imam Ibn Taymiyah, adik-beradik dia pergi raya, makanlah dulu, tak ingat dia, makan pun tak ingat. Masuk je, orang tak boleh menulis, tak boleh pen, tak apa, boleh arai tak apa dah, dia tulis kan. Kalau tak boleh buih, akhir sekali tak buih juga, mati sakit. Macam mana dia dapat ketenangan begitu? Allah yang bagi ketenangan itu. Bukan ketenangan aku ada banyak dengan ada air kopi, dengan ada gani-gani, tidak. Bukan, itu orang biasa iyalah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan susah, macam mana dia boleh bagi ketenangan? Sebab tu kita tengok orang yang senang semua ada. Apa yang bunuh diri tu, apa yang jadi lupa daratan, bawa kereta macam orang gila, apa lagu tu. Pasal tak ada ketenangan. Walaupun sebab-sebab zahir untuk ketenangan itu sudah ada. Tapi berapa banyak kita tengok ni hak biasa. Orang tu tak ada gapo hidup, terlalu sederhana, tak ada gapo pun. Sikit je. Kalau orang ni banyak ni pun tak cukup lagi sebulan, dia 200 pun cukup dah. Lepas tu dia pula bahagia pula tu, anak-anak dia tu suka, mesra. Macam mana? Tu hak biasa. Kita boleh tengok juga. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi ketenangan itu. Walaupun sekeliling ni musuh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi ketenangan, tenang juga. Wa thabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkan pendirian kami apabila kami menghadapi musuh, apabila kami bertemu musuh. Maknanya biar teguh, jangan bergoyang kaki, jangan tidak tetap kaki. Wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Orang-orang musyrikun telah bertindak zalim terhadap kami. Kami tidak buat apa-apa pun kepada dia. Kami tak sah lepas satu peperangan dicetuskan oleh mereka. Idza aradu fitnatan abaina, kalau mahu kami ini menjadi kufur seperti mereka. Fitnah di sini hak paling besar sekali, jadi kafir lah. Kami tidak akan mahu, kami tak sah. Dan fitnah dalam bentuk lain, perang apa pun kami tak sah. Dalam Quran sebut udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dibenarkan kepada orang-orang yang diperangi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat, dibenarkan mereka itu berperang kerana mereka dizalimi. Bukan dia start perang, bukan orang Islam start, tetapi orang kafir ni yang beria-ria sangat nak perang. Itu semua fitnah belaka tu. Kami tak sah hak tu. Dan kemuncaknya hak pertembungan ni, perbalahan ni, apa dia? Iaitu iman dan kufur. Fitnah hak paling besar. Dia jadi masalahnya bukan gapo, masalahnya pasal kami ni Islam. Itu je. Kami ni kata Rabbuna Allah. Hak tu saja. Hak
Apa ni keluarga Fir'aun itu? Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Tu je. Apa kepatuk ke kamu nak bunuh satu orang yang mengatakan Tuhan aku ialah Allah? Tu je. Tak patut. Tapi manusia ni, itulah manusia kafir. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan dia hari keterangan yang nyata, alasannya cukup, hujahnya kuat. Dia tidak buat benda tak molek, dia tidak mengganggu gugat orang. Tapi apa yang jadi orang kafir tu, apa dia tak suka sangat? Jawabnya kerana itulah, kerana campur dengan nafsu, campur dengan syaitan, gapo. Nak teruskan hak tak molek tu. Inilah yang dikatakan idza aradu fitnatan abaina. Kalau mereka mahu kekufuran, mana daripada kami tidak akan mahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aiman wan Nuzur. Nampak kaya kena berhenti sekat ni ya? Tak ada. Tak ada ni. Tadi baca ingat kau? Dah. Jadi apa ni? Bara'ah ikhtitamnya. Sebab Imam Bukhari ni semua di hujung bab dia ada isyarat kepada penamat dia tu, penutup bab itu duduk mana, iaitu wathabbitil aqdama in laqaina. Apabila bertemu nak perang ni kan, perang ni apa dia akibatnya? Mati. Bila mati habislah hidup kita. Begitu juga bab ni pun ada hak panjang, ada hak pendek kan. Tapi ke mana-mana pun dia ada ujung dia, ada kesudahan dia. Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia isyarat satu lagi, pada hari Khandaq tu Nabi SAW memunggah tanah bersama kami. Tanah tu pun isyarat kepada kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maknanya daripada tanah tu kami buat kamu, khalaqnak wa fiha nu'idukum, dalam tanah tu kami akan mengembalikan kamu, dan daripada tanah tu pula kami akan mengeluarkan kamu. Tanah isyarat kepada mati juga, isyarat kepada kejadian asal kita, iaitu mati, masuk jadi tanah lah pula kita, masuk dalam tanah. Itu Imam Bukhari ni dia ada isyarat-isyarat tu. Lepas tu hak naknya kepada dia fitnah tak sih ketika nak mati di hujung. Hak naknya hidayah, hak naknya tetap pendirian kita dengan iman itu, jangan bergoyang, jangan gelisah pada ketika nak mati di hujung kehidupan kita tu. Biar Allah SWT turunkan ketenangan. Ini semua ni isyarat pelakon kepada hujung kita, hak kita nak lagu mana. Itu keistimewaan Bukhari. Wallahu a'lam.